Hai, selamat pagi semua. Nama saya Pisma bin Ostinjo. Saya dari Kumpulan 7 dan kumpulan kami pada hari ini akan membentangkan tentang kemahiran digging ataupun menyangga. Digging ataupun menyangga ini merupakan satu teknik yang digunakan untuk menghalang bola daripada menyentuh gelanggang, iaitu selepas servis atau serangan dari pihak lawan. Teknik menyangga ini juga merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan hantaran dalam bola tampar. Kemahiran digging ataupun menyangga ini juga digunakan sebagai teknik menahan, iaitu untuk mengawal bola. Kemudian, apakah kepentingan teknik menyangga? Kepentingan teknik menyangga dalam bola tampar adalah teknik menyangga ini digunakan untuk melakukan hantaran yang asas. Apabila teknik ini dikuasai, kita dapat menghantar bola ke pihak lawan dan rekan sepasukan dengan lebih lancar ataupun boleh dikatakan lebih tepat. Teknik ini dilakukan pada aras yang bawah dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Apabila teknik ini berjaya dikuasai oleh seorang pemain tersebut, maka mereka dapat menggunakan teknik tersebut apabila bola terlalu dekat dengan gelanggang ataupun ketika pemain tersebut tidak sempat mengambil posisi untuk mengambil bola yang pada aras yang lebih tinggi. Seperti yang dikatakan tadi, yang digunakan sebagai teknik menahan ataupun boleh dikatakan untuk mengawal bola bagi mengurangkan kelajuan bola yang datang dari pihak lawan. Okey, yang seterusnya merupakan langkah-langkah bagi untuk mengatur posisi tangan kita untuk melakukan teknik menyangga. Dalam langkah ini, kita dapat melihat bahawa jari kita akan disilang, kemudian ibu jari kita akan dirapatkan. Kemudian, pada langkah kedua ini, kita akan melihat bahawa jari-jari kita akan dilipat, kemudian kedua-dua belah tangan kita akan dirapatkan. Okey, teknik-teknik menyangga. Yang pertama, kita haruslah memastikan kedua-dua ibu jari kita selari. Kemudian, ibu jari kita itu akan dilipatkan dan dirapatkan antara satu sama lain. Dengan kedua-dua siku kita dikunci dan pergelangan tangan lurus ke hadapan. Untuk postur kaki kita pula, kaki kita akan dijarakkan dan satu kaki kita akan berada di belakang dan satu lagi akan berada di hadapan. Kedua-dua lutut tersebut akan dibengkokkan untuk menerima bola. Okey. Seterusnya, kaki luar akan ke hadapan dan kita akan pusingkan badan kita ke arah sasaran yang hendak dihantar. Untuk mengelakkan bola tersebut terlanjur jauh ke hadapan, kita haruslah menolak bola tersebut dengan pergerakan bahu yang minimum. Amatlah penting bagi kita untuk mengelakkan daripada menghayun lengan, kerana kalau kita menghayun lengan kita dengan kuat, itu seolah-olah kita menampar bola tersebut dari bawah yang akan menyebabkan hantaran tersebut tidak sempurna ataupun kita kemungkinan bola tersebut akan keluar ataupun pergi ke pihak lawan. Kemudian kita haruslah pastikan tapak pemukul stabil. Untuk melakukan teknik-teknik menyangga ini, kita haruslah memastikan bahagian atas badan kita kendor ataupun dalam keadaan yang rileks. Kita juga harus memastikan bahawa bola yang dihantar kita itu akan berada pada aras yang tinggi untuk memudahkan setter untuk mengambil bola tersebut ataupun pemukul untuk dapat spiking bola itu dengan lebih bagus. Sekian sahaja daripada saya. Kita akan pergi ke orang yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Isyad Iskandar dan saya akan membentangkan tentang hantaran bawah. Hantaran bawah, ia dikenali sebagai hantaran menyangga atau dig. Ia juga menggunakan kedua-dua belah tangan untuk menerima servis, hantaran dan serangan pihak lawan. Selain itu, ia digunakan apabila bola terlalu dekat dengan lantai dan pemain tidak sempat mengambil posisi yang baik.
dan ia digunakan sebagai teknik menahan, menyelamatkan hantaran dan mengawal bola. Seterusnya ialah bagi kedudukan posisi badan bagi fasa-fasa dalam hantaran bawah. Bagi fasa yang pertama ialah fasa persediaan, di mana tangan mestilah bersedia, kaki berkuda-kuda selebar bahu, lutut bengkok dengan selari dengan peha, belakang lurus, mata mengikut bola. Dan fasa yang kedua ialah fasa pelaksanaan. Kedua ibu jari mestilah selari, tumit pergelangan tapak tangan dirapatkan, capai ke arah bola, jatuhkan bahu rapat ke sasaran, luruskan badan ke bola, lakukan pergerakan menjolok ke hadapan dan ke atas, cungkil pergelangan tangan atau bengkokkan siku untuk mendapatkan ketinggian yang baik, pinggul bergerak ke hadapan, lihat bola menyentuh lengan. Dan fasa yang terakhir ialah fasa ikut lajak, di mana pelantar lengan diarahkan ke sasaran, lengan tidak tinggi daripada bahu, pindahkan berat badan ke hadapan dan akhir sekali mata mengikut bola ke sasaran. Jadi, akhir sekali mari kita lihat video tentang cara-cara hantaran bawah. If the ball is dug slightly in front of you and you can't get your hips all the way to the ball, then you could break your platform slightly, which will help keep the ball on your side because this angle is flatter and it will also absorb a little bit of shock. So break it at your elbows and at your wrists. Here we go. One step outside. Good. So we're doing one step away. The ball is one step away, working at shooting your arms, putting side spin on the ball. Good. Itu saja pada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah hantaran hadapan. Hantaran hadapan merupakan kemahiran asas yang perlu dipelajari oleh setiap pemain bola tampar. Kemahiran ini juga dikenali sebagai hantaran bawah atau bak. Hantaran ini biasanya digunakan untuk menerima servis, menerima rejaman, dan menerima bola pada paras pinggang. Walaupun hantaran depan selalu digunakan, adalah lebih baik Anda mengawal hantaran dengan mengenakan hantaran atas kepala. Dengan itu, hantaran atas kepala akan menjadi pilihan utama. Walau bagaimanapun, sebarang bola laju seperti servis atau rejaman mestilah selalu diguna atau diterima dengan hantaran hadapan kerana tangan yang terbuka tidak cukup kuat untuk menerima bola yang dipukul dengan kuat. Hantaran hadapan selalu digunakan untuk menghantar terus kepada rakan sepasukan. Ini adalah penting untuk menyerap hentakan bola pukulan kuat, serta menghantar bola dengan cara ini dapat membantu rakan sepasukan untuk melaksanakan hantaran atas atau hantaran umpanan dalam permainan berikutnya. Berikut merupakan fasa-fasa dalam hantaran hadapan. Yang pertama adalah fasa persediaan. Semasa fasa ini, keadaan kaki akan sedikit luas daripada bahu, dan lutut pemain akan dibengkokkan sedikit. Badan pemain turut dicondongkan ke hadapan dengan lengan di hadapan badan. Dalam fasa pra-pelaksanaan, lengan akan diluruskan, pemain akan mencengkamkan tangan ataupun jari bersama-sama, yaitu ibu jari perlu diselarikan untuk membentuk permukaan yang rata dari pergelangan tangan ke siku. Lutut pemain turut dibengkokkan, sebelah kaki pemain akan sedikit di hadapan berbanding dengan kaki sebelah. Manakala dalam fasa pelaksanaan, lengan turut akan diluruskan, bola akan dikenakan di atas lengan sedikit di atas pergelangan tangan.
Lengan akan diayunkan sedikit ke atas semasa bola terkena tangan. Pemain akan memerhatikan bola yang menyentuh tangan. Dan akhir sekali adalah fasa susulan atau fasa ikut lajak. Dalam fasa ini, tangan pemain tidak boleh melebihi bahu. Badan juga akan bergerak sedikit ke hadapan ke arah sasaran. Pemain kemudian akan mengambil kedudukan sebagai persediaan untuk tindakan yang selanjutnya. Seterusnya kita akan melihat cara untuk melakukan hantaran hadapan. If you're like wondering if I'm good or not, these are my highlights. If you're like wondering if I'm good. Video terakhir ini menunjukkan bahwa pemain ini tidak dapat melakukan hantaran hadapan dengan betul dan mengakibatkan rakan sepasukan tidak dapat mengembalikan bola ke gelanggang lawan. Sekian, terima kasih. Reaksi menyangga. Seringkali, diga ataupun penyangga harus menyangga bola yang direjam dengan kuat. Diga tidak akan dapat menyangga bola yang direjam tanpa persiapan yang betul. Oleh itu, jika diga ingin menyangga bola dengan kemas, seorang diga perlu mempelajari teknik menyangga bola yang berkesan. Seterusnya, untuk menyangga bola, perkara yang perlu dilakukan adalah pastikan kedua-dua ibu jari adalah selari dan jari-jari hendaklah dilipat dan dirapatkan antara satu sama yang lain. Kemudian, kedua-dua siku dikunci dengan lengan dan pergelangan tangan diluruskan ke hadapan. Kaki dijarakkan dengan sebelah kaki diletakkan di hadapan dan lutut dibengkokkan untuk menerima hantaran. Letakkan kaki luar ke hadapan dan pusing badan untuk menghadap sasaran sebelum menyangga bola. Tolak bola ke atas dengan pergerakan bahu yang minimum dan hantar bola tinggi agar pukulan bola yang seterusnya dapat disambut dengan baik oleh ahli pasukan yang lain. Ini adalah teknik menyangga bola. Teknik yang pertama adalah persediaan kedudukan asas tigging seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah hantaran bawah tangan arah sisian atau lateral movement. Yang ketiga adalah junan dan tangkap, dive and catch. Yang keempat adalah junam dan luncur, drop and slide. Yang kelima adalah berguling ataupun rolling, dan akhir sekali adalah overhead dig. Seterusnya, mari kita lihat video contoh-contoh teknik menyangga bola. I step to the side, drop my weight, grab the ball with two hands as if I'm passing, then I toss the ball up, push it, slide. Into one arm. That's better. Step, pass, reach, roll, tuck, stand. Keep your hands apart and elbows slightly bent in toward your torso. Keep your feet behind your head.
This should always be your starting defensive position, whether you're digging with your platform or with your hands. Bring your hands up in a setting motion. Make sure that your thumbs are pointed toward each other and keep your hands very stiff. Do not keep them soft like setting. Then follow through up and forward as quickly as possible in a setting motion while keeping your hands very stiff the entire time. Datang ini sekarang saya akan membentangkan tentang aktiviti memasang padan sebelum menjalankan aktiviti menyangga dan cara berlatih teknik menyangga. Kepentingan memasang padan adalah untuk meningkatkan kebangunan hormon, kedua mengurangkan kadar risiko kecederaan, ketiga mekanisme pelepasan haba, keempat tingkatkan prestasi, yang kelima tingkatkan kadar tekupan jantung. Seterusnya contoh aktiviti memasang padan. Yang pertama, rengangan statistik. Rengangan statistik merujuk kepada rengangan yang dilakukan untuk menggerakkan otot sehingga had pergerakannya dan pergerakan itu digerakkan untuk tempoh masa yang tertentu tanpa sebarang gerakan. Rengangan ini dilaksanakan daripada bahagian atas padan ke bawah. Rengangan ini pada bahagian tangan diutamakan dititik beratkan kerana memandangkan kemahiran ini dipelajari ini banyak melibatkan penggunaan pada bahagian tangan dan lengan. Kedua, rengangan dinamik. Rengangan dinamik menggunakan kelajuan pergerakan momentum dan pergerakan otot yang aktif untuk mengurangkan ketaatan otot. Antaranya rengangan dinamik yang boleh dibuat adalah training luggers, front leg swing, dan walking squat stretch. Seterusnya cara berlatih teknik menyangga. Yang pertama, permainan tenis voli. Pasukan A mula dengan melambung bola ke arah pihak B. Pemain pasukan B menangkap bola dengan tangan selepas bola melantung sekali dan melambung bola kembali kepada pasukan A. Yang kedua, menyangga bola dalam bulatan. Pada bulatan yang terdiri pada 5 hingga 6 orang dalam satu kumpulan, setiap pemain mengambil giliran untuk menyangga bola itu. Cuba menyangga bola seberapa lama yang boleh. Yang terakhir, permainan don't drop the ball. Latihan mempunyai 3 orang permainan. Pemain 1 akan menghantarkan bola kepada pemain 3. Dan pemain 3 akan menyangga bola tersebut kepada pemain 2. Pada masa yang sama, pemain 1 akan menggantikan tempat pemain 3 dan pemain 3 akan menggantikan tempat pemain 2. Ketiga-tiga permainan akan menggiri-giri kerana masing-masing sama ada untuk menyangga bola tersebut atau menghantar bola tersebut. Sekian, terima kasih.